Okay, so hari ni kelas ketiga kita. So kelas hari ni tajuk dia adalah support and resistance. Okay, maybe korang akan jumpa apa yang saya ajar ni maybe berbeza sikit dengan apa yang korang pernah belajar. So saya harap korang boleh terima dia dengan hati yang tenang dan cuba absorb. Okay, kalau tak boleh guna 100%, cuba guna dia dalam trading system yang sekarang, ataupun kau tak boleh guna langsung, biarkan, ambil je sebagai education. Tak ambil je sebagai salah satu bentuk ilmu untuk dijadikan pembelajaran. Okay. Okay, sebab benda ni memang tak boleh dipaksa langsung. Okay, apa itu maksud support and resistance? Ada siapa tahu tak apa itu maksud support and resistance? Okay, kat sini saya lukis Support ni adalah lantai, ataupun senangnya adalah harga terendah pada waktu itu. Okay, faham tak? Okay, kalau kita ambil range daily, so dia adalah harga terendah pada waktu daily minggu tersebut. Itu adalah support. Faham tak? Clear support. Harga terendah. Resistance, harga tertinggi. Harga tertinggi pada masa tu. Okay, faham tak? Ataupun pada period itu, ataupun pada waktu tersebut, ataupun pada timeline tersebut. Okay, senang je nak faham. Okay, harga lantai, harga shilling, harga tertinggi, harga terendah. Okay, kita nak tahu support resistance supaya kita boleh marking benda ni dan benda ni dan benda ni. Okay, faham tak? So kat sini kita perlu tahu apa itu support resistance untuk bantu kita marking SBR dan RBS. Korang pernah dengar kan SBR dan RBS kan? SBR dan RBS adalah support become resistance dan juga resistance become support. Cara aku trade, aku tak guna trading aku berdasarkan support resistance, tak. Aku hanya guna support become resistance, resistance become support. Dekat sini kita panggil role reversal phenomena. Role reversal phenomena, ataupun kita panggil role reversal, ataupun perubahan daripada support kepada resistance, resistance kepada support. Bukan QM. QM tu adalah pattern dalam market structure. Kau perasan tak? Macam ni. Kan sama macam QM. Ini adalah reversal pattern market structure. Ubah nama jadi QM. Nanti kalau kau dah jadi cikgu, kau ubah nama dia macam empangan, unicorn, apa lagi nama dia, James Bond. Tak sisah. So bila kau yang dah famous, bagi dia nama macam ni, Flick like pancake, bagi dia nama macam ni, so orang akan sebut lah, mana-mana orang jumpa orang akan sebut nama yang kau bagi tu, James Bond. Oh, ini James Bond ke cikgu? Orang akan tanya orang lain sebagai James Bond. Faham tak? Itu adalah nama-nama sahaja. Contoh SNR ni, kalau aku yang guna first, aku yang famous kan dia, kalau aku tak nak bagi nama SNR, aku bagi nama Ayam dan Itik. So selama-lamanya orang akan pakai nama dia Ayam dan Itik. Faham tak? Clear tak benda tu? Jangan rasa nama itu boleh membantu kau buat profit, tak. Kau kena faham apa yang kau guna, baru kau boleh buat profit. Sama macam SNR. Kalau kau faham apa itu support, apa itu resistance, maknanya kau boleh buat duit lah dalam market. Kalau sekadar kau ratik atau tahlil nama dia, support, resistance, sampai 1000 kali pun, tapi tak faham apa yang kita guna, lebih baik tak payah guna. Useless. Orang cakap, Mak Saleh cakap useless. Hanya menghafal nama tapi tak faham apa yang ada dalam tu. Rasa macam sakit hati dengar kan, tapi itulah hakikat dia. So biarlah kita faham apa yang kita guna. Okay. Bila kita dah tahu support resistance, okay, baru kita boleh guna SBR RBS. Okay, SBR RBS ni macam ni. Dulu dia adalah, okay, ini candle. Okay, ni dia punya tu. Dia punya apa? Shadow dia. Okay, ini candle contoh Ini candle. Dulu dia ialah support. Dia adalah support. Okay, dia support macam ni. Support. And then ada lah candle tembus dia.
Tembus dia. Tembus dia. Okay, sekarang ni dia jadi apa? Dulu dia support, sekarang dia bila tembus ni kita panggil B ataupun become resistant. Faham tak? So bila ada benda ni, reversal fenomena ni kemungkinan harga akan naik balik ke sini untuk test benda ni sebelum sambung terjun dia. Faham tak? Clear tak benda ni? Start dari shadow lah ya. Saya suka shadow. Awak boleh je marking dekat body, tak ada masalah. Saya suka shadow sebab apa? Macam saya cakap tadi, harga terendah pada waktu tu. Harga terendah dekat mana? Kalau kita belajar OHLC, open, high, low, close. Harga terendah kat mana? Dekat C ke dekat L? Okey, L kalau kita nyatakan di candlestick, dia jadi kat mana? Kalau kita nyatakan di candlestick. Kita nyatakan dia di candlestick, dia jadi kat mana? Low shadow, ya betul. Pandai. Patutnya saya tak payah jawab soalan tadi. Korang boleh jawab sendiri soalan ni. Kalau korang faham apa itu OHLC dan apa itu masuk support resistance, mesti korang boleh jawab soalan tu. Okay, clear tak? Senang kan? Dia nak faham, dia nak guna, kita kena faham apa yang kita guna. Kalau kita tak faham yang kita guna, lebih baik tak payah guna. Yang kecil jadi shadow. Kalau guna satu time frame pun, dia akan jadi shadow juga. Sebab apa? Sebab harga terendah. Harga terendah mesti berlaku dekat mana? Faham tu, ingat. Harga terendah. Bila tahu harga terendah, kena ingat terus. Harga terendah akan berlaku kat mana? Sebab tu saya cakap tadi awal-awal, maybe apa yang saya ajar ni dia akan berbeza sikit lah dengan apa yang korang pernah belajar sebelum ni. Saya tak cakap yang saya betul. Itu betul sebab itu pemahaman saya sendiri. Okay. So, bila dia jadi SBR, ini adalah peluang kita untuk masuk sell. So, kat sini, entry kita fokus on sell. Ini, entry kita fokus on buy. So, dulu dia resistant. So, nanti akan tembus ataupun breakout. Dia test balik. And then kita panggil dia resistant become support. So, dia akan sambung kenaikan. Okay, saya akan bagi satu tip kat mana biasa benda-benda dua ni berlaku. Okay, maybe tak ada orang bagi tahu anda ataupun maybe anda dah tahu. So, anda bolehlah guna ataupun apply dalam trading. Okay, yang ni dia istimewa sikit. Ini kita panggil significant support, resistance become support. Faham tak? Maksud significant ni, dia akan jadi garis yang banyak-banyak macam ni, break, and then dia macam ni. Ni kita panggil significant. Iaitu, dekat tempat ni dia banyak benda yang sama. Faham tak? Contohnya kalau kat sini ada 4 support, kemungkinan kat sini untuk terjun dia akan test at least separuh ataupun 2 support. Faham tak? So yang ini agak keliru sikit lah. Tapi kalau tak nak guna pun tak apa. Cukup pakai 2 ni sahaja. Tapi saya still nak cerita kat benda ni. Okay, sebab ada orang, ada cikgu tak cerita, ada cikgu cerita. So saya still nak cerita kat benda ni. Okay. Okay, so significant support resistance ni, biasa kita panggil, apa orang panggil? Strong support, strong resistance. Pernah dengar tak orang cakap yang support test 3 kali baru tembus, support test 4 kali baru tembus? Pernah dengar tak ayat tu? Macam kerahnya point ni dah 4 kali pun tak tembus-tembus, maybe 5 kali kot dia nak tembus. Pernah tak dengar? Itu adalah point, line ataupun tempat berlakunya significant support resistance kat situ. Okay, kenapa dia panggil significant? Sebab harga suka sangat dekat situ. Berapa kali dah dia macam letak satu penanda yang dekat situ memang harga favorite untuk support dan resistance. So banyak kali dia akan test sampai dia tembus. Clear tak? Clear Okay. So macam mana kita nak lukis benda SBR dan RBS ni ikut cara saya. Bukan ikut cara orang lain, ikut cara saya. Okay. Cara saya lukis dia senang je. Okay. Nampak Ini adalah chart gold. Okay, ini adalah chart gold. So kat mana support resistance biasa berlaku? Okay. Sekejap, saya buka ni dulu. Okay dah. Okay. Hint pertama, support resistance kan. Yang paling best terjadi dekat kawasan, ingat tak kita punya market structure? Dekat continuous pattern. Faham tak? Ini continuous pattern kan? Okay, so kat sini. Nampak tak? Ingat tak? So kali ini kat sini.
Kali ini kat sini. Kali ini kat sini. Kalau ni, okay. Kalau pattern yang macam ni, okay. Yang macam ni, dia akan agak keliru lah. Sebenarnya dia tak keliru pun. Okay. Kalau yang macam ni, kita nak ambil yang mana? Nampak tak? Kalau yang macam ni, nak ambil yang mana? Kalau saya ambil yang ni. Sekejap, Kalau yang kat sini, saya akan ambil sini. Nampak tak? Saya akan ambil kat situ. Nampak tak? Kalau kat sini, saya akan ambil kat sini. Ni, saya ambil kat sini. Ni, saya akan ambil kat sini. Ni, saya akan ambil kat sini. Nampak tak? Saya rasa saya kena lukis pakai ni lah, pakai gadis lah. Cantik sikit. Daripada saya pakai pen kan. Betul tak? Saya rasa pen ni mengelirukan lah. Saya kena pakai garis ni. Kat sini, saya akan ambil kat sini. Ni kat sini. Kalau untuk buy setup ni kan. Kalau macam ni, saya akan ambil kat sini. Saya akan ambil kat sini. Saya akan ambil kat sini. Ni saya akan ambil kat sini. Nampak tak? Clear tak? Inilah apa? Resistance become support. Resistance. Nampak dia tembus become and dia test support. Tak faham kenapa. Tak faham kenapa. Okay. Ini harga ke berapa ni? Yang bucu ni harga apa saya ambil? Ni harga apa? Terendah ke tertinggi? Ada lagi tak lebih tinggi daripada bucu ni? Kat kawasan ni? Lagi tak lebih tinggi daripada bucu ni kat kawasan ni? Kat bucu saya tanda ni lagi tak lebih tinggi daripada bucu yang saya tanda ni? Tak ada. Apa maksud harga resistance tadi? Apa maksud resistance tadi? Apa maksud resistance tadi? Apa maksud resistance tadi? Kenapa yang sell tu tak ambil kat bawah? Okey, yang sell kenapa tak ambil kat bawah? Okey. Kenapa saya ambil sini? Boleh je ambil sini. Kenapa saya ambil sini? Sebab ini kalau macam ni kan, kalau macam ni saya suka ambil yang bawah je daripada candle ni, candle macam ni, faham tak? Candle pin bar. Saya suka ambil yang sebelah dia. Untuk situasi yang ada pin bar sahaja saya suka ambil yang sebelah dia, faham tak? Kalau macam situasi ni, saya boleh je ambil pin bar sini tapi saya lebih suka ambil kat sini, faham tak kenapa? Okey, pertama sebab ingat tak kita belajar market structure yang macam ni. Yang macam ni. So saya suka ambil sini. Faham? Untuk pin bar ni, okay, dia sebenarnya macam ni. Macam ni. Tapi untuk pengalaman saya suka ambil kat sini. Kat sini boleh, tak salah pun. Boleh je ambil kat sini. Tapi saya suka marking kat sini. Untuk certain keadaan saya akan marking macam ni. Tapi kalau korang yang belum mahir untuk marking macam ni, korang marking je lah bawah ni. Tak ada masalah pun. Bezanya macam mana cikgu? Pimba. Okey, maksud pimba tu adalah macam ni. Ini candle. Ini lebih panjang daripada body. Faham tak? Itu pimba. Shadow atas lebih panjang daripada body dan shadow bawah kecil je. Macam tu. Ini pimba. Itulah pimba. Macam doggy kan. Tak, doggy macam ni. Doggy dia tak ada body langsung. Ini adalah pimba. Pimba dia still ada body. Okay, kalau macam ni kan. Kalau kat sini, macam ni, saya suka ambil sini. Boleh je ambil sini, tak ada masalah pun. Faham tak? Tapi motif utama saya ambil sini sebab saya nak kecilkan stop loss. Macam kat sini, stop loss dia tak jauh sangat pun. Faham tak? Pimba reversal CS kan ya betul, reversal pattern, reversal candlestick. Clear tak? Korang faham tak? Korang kena, kalau shadow bawah lagi panjang, pimba juga ke cikgu? Kalau shadow bawah lagi panjang macam ni, macam ni kan, nama dia hanging man ke hanging man ataupun hammer, tapi kita panggil pimba je, tak ada masalah. Nama tak menentukan pun korang akan boleh buat profit. Okay, faham apa maksud candle tu? Apa yang candle tu bagi tahu? Nama tak apa, korang pakai je nama pimba yang sama je, senang.
Tak payah nak clue-clue dengan nama. Panggil je Pimba. Mana yang shadow panjang, body kecil tu semua Pimba. Senang. Kau orang hafal satu benda je. Tak payah hafal banyak-banyak benda. Ni Hanging Man dengan Hammer je. Kita tukar pula mana Hanging Man, mana Hammer. Kan susah kan. So kita guna satu je Pimba. Senang. Aku kadang-kadang uji ni pun aku panggil Pimba. Tak kisah pun. Kita kena tahu ini adalah candle rejection ataupun reversal pattern. Itu paling penting. Tak clear tak dekat SNR ni? Kat mana yang tak clear SNR ni? Kena tahu ni SNR ni penting ni nak buat mapping. Sebelum entry nak buat mapping SNR penting ni. Clear Okay, clear bagus Alhamdulillah. Okay, sekarang kita tengok significant support resistance. Okay, significant support resistance ni kita kena buat time frame besar sikit nak tengok. Ni. Ini bukan. Ni je. Okay, ni je. Saya tengok dulu. Okay, ni betul. Dari sini. Okay, kau nampak tak? Kat sini ada 1, 2. Kan, 1, 2. Sini 1, 2, 3. Baru tembus. Nampak tak? Ni panjang sangat ni saya lukis. Okay. 1, 2, 3 kat sini. Sorry. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini baru ditembus. Nampak tak? 1, 2, 3. Break. Break. Test balik sini. And then tembus. Nampak tak? Nampak Okay. Kalau rasa benda ni tak boleh nak hadam, jangan guna benda ni. Kalau rasa tak boleh nak hadam, jangan guna benda ni. Sebab benda ni payah. Kejap kalau rasa tak boleh nak faham benda ni, okay. Key level dengan SBR lebih kurang lah. Key level dengan SSBR tu lebih kurang sama je. Function pun seakan-akan. Faham tak? Contoh macam kat sini Contoh macam kat sini. Nampak tak? Macam kat sini. Tengok ini 1, 2, 3. 3 kali Ini baru 1 kan. So kemungkinan ni akan naik. Test kali kedua, turun lagi. Test kali ketiga baru tembus. Faham tak? Biasa dia akan jadi sideway kat tempat dia nak jadi tu. Dia akan jadi sideway yang panjang. Sideway yang panjang macam ni. Macam kalau kita tengok lekuk yang lain kan. Lekuk yang lain dia tak sideway. Dia macam tembus terus naik. Tembus terus naik. Faham tak? Dia sekejap aku lukis. Okay, dia macam ni. Okay sekejap dia macam ni. Yang biasa kita macam ni je kan, betul tak? Okay, structure biasa dia macam ni je. Kalau yang tu dia akan macam ni baru dia naik. Faham tak? So dia ada 3 kat sini. Kena lebih daripada 2. Faham tak? Kalau dia nak reject pun dia akan macam sekali, 2 kali, 3 kali naik. Kalau dia nak tembus pun sama. Kalau dia tembus dia akan bertukar lagi. Faham tak? Contoh macam ni. And then dia tembus macam ni. So kat sini dia akan bertukar lagi. Faham tak? So untuk dia ke bawah ni dia pun akan macam banyak kali test kat sini and then ke bawah. Faham tak? So ikut berapa kali. Faham tak? Okay. Marking dia ni sebenarnya kan tak ada SOP yang tepat. Korang marking je. Sebab apa? Boleh kita ingat dulu sama ada satu yang itu akan pantau tembus atau tak respect dan terus tembus. Okay. Soalan kau tu jawapan dia ada dekat video sebelum
tajuk sebelum ni, iaitu market structure. Market structure tu adalah arah, yang saya nak ni adalah mapping. Kalau arah kau betul, insyaAllah saya nak kau betul, faham tak? Kalau arah tu sell, kau jangan cari saya nak buy, cari saya nak sell. Aci tak lah, Aci je, dia tak ada SOP yang tepat untuk kita maki je. Ikut-ikut sesedap rasa lah maki. Sebab apa? SNR ni bukan point aku nak entry, ini point aku nak mapping. Point aku nak entry dekat SND. Sebab tu aku tak strictkan sangat cara marking SNR ni. Faham tak? Aku strictkan cara marking SND nanti. So kat sini kita just buat roughly untuk mapping. Dalam mapping kita pakai dua elemen, iaitu kita pakai market structure dan kita pakai SNR untuk kita mapping. Clear tak? Sebab kita cikgu yang signifikan ni jadi ataupun baca komen dulu. Cikgu yang signifikan ni selalu akan jadi atau ada masa dia akan fail. Okey. Dalam market ni tak ada benda yang kita boleh cakap 100% akan jadi, tak. Memang akan ada fail. Berapa kali fail tu tak tahu. Kemungkinan ada 7 kali fail, 3 kali jadi. Korang kena absorb fail tu. Korang tak boleh nak lari. Tak boleh cari teknik yang tak akan fail. Faham tak? Sebab dia memang akan fail. So macam mana kita nak control fail kita adalah dengan jaga risk reward ratio yang aku ajar awal dulu. Risk reward ratio itulah boleh jaga fail tu. Faham tak? Tak boleh dinafikan fail tu. Kita tak boleh nak elak langsung fail tu. Even yang dah lama trade 7-8 tahun pun akan still hadap benda yang fail tu. Ini senang lah aku lukis ni sebab benda dah jadi, market dah nampak kan, senang lah. Contoh kali yang baru jadi macam ni kan. Kali yang baru jadi macam ni. Macam mana? Tengok yang baru jadi macam ni. Okay, contoh yang sini. Okay, yang baru jadi kat sini kan. Okay, so ini dia dah tahu lah. Dah tahu lah. Dia ada signifikan kat sini. So kemungkinan dia akan test kat sini 3 atau 4 kali juga. Untuk dia naik balik lah. Ni 1, 2, 3. So kemungkinan ini 1, 2, 3 sebelum dia naik. Kalau dia nak tembus pun, dia akan naik sini dan dia akan test 3 kali dan tembus ke bawah lagi. Faham tak? Kalau macam kat sini, okay, kat sini perjalanan dia akan panjang sikit lah sebab kat sini banyak. Okay, kat sini panjang. 1, 2, 3, 4. So 4 kali. So kat sini akan jadi strong zone sikit lah sebab kat sini ngam-ngam lah kawasan yang kita suka tengok kat sini. So dia akan perjalanan kat sini, apa tu orang cakap fake out tu, itu dekat-dekat point ni lah akan terjadi fake out tu semua. Sebab point ni dulu kegemaran orang meletakkan harga terendah. Harga support tu kegemaran dia kat sini. So biasa bila ada harga support favorite, dia akan jadi harga resistance favorite. Clear tak maksud dia ni? Ada yang sudah. Ni kat Mami. Go Mami. Ni? Tengok ni. No, okay. Go Mami. Faham Clear? Apa yang korang tak faham kat sini? Jadi lagi best tunggu. Okay, korang kena ingat. SNR ni bukan untuk entry. Bagi akulah, aku tak jadikan dia satu entry. Dia hanyalah untuk mapping. Lagi best kat semua. SBR, RBS best. SS, RBS best. SRS, BS, BR pun best. Faham tak? Cuma kat sini kemungkinan untuk kita masuk entry banyak kali tu boleh. Faham tak? So dia akan naik sini test. And then dia akan turun. Masa dia turun lah kita cari re-entry. Cari entry kat sini. And then dia kan macam ni. And then kita kan cari entry. Oh lagi macam ni. Contoh macam tu. So untuk kita entry lah kan. Saya nak cakap Zoom tak belajar lagi ni. Aduh. Otak kepala. Bukan. Ini adalah tempat yang kita nak tahu berapa kali kita boleh try untuk entry. Ada seorang bezan sekejap paritas kembali ke support yang dibicarakan dalam tempoh yang masih singkat atau jangka masa yang lama. Sekarang pergi. Okay, perbezaan tu ada. Okay, price yang terus test tu lagi bagus lah daripada yang tinggal lama. Biasanya yang tinggal lama ni tak strong sangat pun. Yang terus test tu lagi strong. Tempoh masih singkat atau jangka masa yang lama. Dari segi berapa jauh price nak pergi tu, kau kena tengok market structure. Market structure tu memberi kau hint seberapa jauh kau boleh hold benda tu. Selagi tak ada reversal pattern, hold. Dah ada reversal pattern, stop the hold. Faham tak? Clear tak?
Okey. Lepas tu, apa pula nak beritahu? Reversal pattern kita belajar tu sangat berkait dengan SNR. Biasanya reversal pattern akan berlaku di kawasan berlakunya SNR. Tengok kat sini, dah ada contoh. SNR ataupun support become resistant. Kat sini ada reversal pattern, betul tak? Setuju tak sini ada reversal pattern? Ni adalah reversal pattern. Setuju tak? Reversal pattern yang minggu lepas, yang 2-3 hari lepas kita belajar sangat berkait dengan SNR ni. Dia berlaku di kawasan berlakunya titik SNR ni ataupun SBR RBS. Tengok ini SBR RBS. Tiba-tiba ada reversal pattern kat sini. Okay, aku tunjuk contoh lain lagi. Okay, sini. Okay, sini. SBR RBS. Ni, kat kalender ni. Ni betulkan sikit je. Korang tanya pula kenapa marking body pula. Nampak? Ini jadi apa? Reversal pattern. Nampak tak reversal pattern? Kita tak nampak. Tak nampak nak lukis balik ni. Takutlah lupa. Baru 2 hari lepas. Okay, ni height. Higher height. Higher low. Lower height. Lower low kat sini. Atau masa kat sini dah boleh entry dah. Masa dia gedi-gedi kat sini, kau tekan instant. Tap. Stop loss atas ni. Faham? Macam tu. Clear tak? Kat mana berlaku reversal pattern, mesti ada SNR. Reversal pattern SNR, pasangan serasi. Macam kekasih lelaki dan perempuan. Dia kena berlaku di kawasan tu baru kita panggil dia reversal pattern yang strong untuk kita guna. Bukan valid tak valid yang strong untuk kita guna. Kalau bukan di kawasan tu, tak payah guna reversal pattern tu. Contoh reversal pattern yang tak strong. Tu base break entry ke? Belum masuk entry lagi. Baru buat mapping hari ni bang. Belum entry lagi. Esok kita belajar entry. Kelas next kita belajar entry. Hari ni kita belajar buat pattern dahulu. Sekejap mana SNR lagi. Sabar bang. Gaduh-gaduh nak pergi mana? Kita cari lagi. Sekejap Okay, ni reversal pattern. Ni reversal pattern ni jadi kat sini. Okay, ni kat belakang tak nampak. Ni jadi benda ni. Sekejap yang tak jadi. Okay, ni tak jadi. Tak jadi. Okay, ini reversal pattern dia kat sini tak jadi. Nampak? Sini dia cuba buat kan. Dia cuba buat. Sini dia cuba buat. Dah ada ni. Nampak ni? Sekejap saya zoom. Ni. Nampak tak? Okay. Sekejap. Saya kena pakai ni. Okay. Okay, sini kan. Sini dulu. Ni high high. Ni high high. Okay, ni high low dah ada. Okay. Okay, dia ada lower low tapi dia ada new high high lagi. Nampak tak? So, reversal pattern ni batal. Faham tak? Faham tak? Nampak tak? Clear tak? Okay. Okay, esok saya akan kelas next saya akan jawab mati time frame. Macam mana kita nak start bermain dengan mati time frame? Okay, sebelum tu pastikan kita boleh buat mapping dahulu sebab mapping ni sangat penting. Faham tak? So pastikan korang boleh mapping. Kalau korang mapping dah salah, entry korang mesti salah. Siapa rasa mapping ni susah, SNR ni susah? Cuba bagi tahu kat mana yang susah tu. Malah ni kita betulkan. Walaupun ni kelas free tak ada masalah. Kita kan betulkan macam kelas personal coaching. Macam kelas berbayar. Rugi tau, kelas yang mahal tau.
Baik tanya. Rugi. Saya dah jarang-jarang buat kelas. Tanyalah. Ada soalan ke pasal SNR tu? Ada yang keliru lagi pasal SNR? Ada yang macam tak faham tajuk malam ni, yang rasa macam oh susahnya SNR cikgu ni ajar. Cikgu lain ajar senang je. Okay, contoh saya tak sebenarnya di atas dan di bawah lah ya, di tengah-tengah pun boleh. Ya betul bang, SNR ni di setiap lekuk market structure bang. Dia bukan atas bawah bang. Salah tu bang. Kalau abang fikir atas bawah je salah banyak tu bang. Okay, dia macam ni bang SNR ni. Okay, SNR ni bang, dia kena macam ni. Okay, ini market structure kan. Okay, ini market structure saya lukis Okay. Okay, dia macam ni market structure. Okay. So, kalau market ni menaik, okay, kalau market ni uptrend, yang fokus kita adalah resistance become support. Ini resistance become support, ini resistance become support. Bila dia dah buat reversal, target kita ialah support become resistance, support become resistance, support become resistance. Faham tak? Nampak tak? Ya, SNR tak semestinya terjadi di point paling atas ni dengan paling bawah ni bang, tak bang. SNR boleh jadi di tengah-tengah. Faham tak? Itu SNR. Kalau abang tunggu atas bawah je, bila abang nak entry? Takkan abang nak entry di atas sekali dan di bawah sekali, tak? Sebab itulah kita kena faham apa itu SNR. Maksud SNR ialah pada period waktu tersebut. Okay, ini kita panggil satu period waktu. Lekuk ni. Nampak tak? Satu period waktu. Saya period tak sampai stop loss pula. Nanti kita letak cara stop loss. Nanti kita kecilkan stop loss tu. Kita cari, cikgu saya selalu mapis nak guna line chart. Okey ke? Okey, boleh. Boleh bang, tak ada masalah. Boleh belajar guna line chart dulu. Saya suka ada tak SNR tak valid? Ada bang. SNR valid tak valid bergantung. Kalau kita masuk entry contoh dekat sini resistance, kita masuk entry ni apa? Resistance become support. Kita masuk entry dia untuk buy lah kan. Resistance become support. Tiba-tiba dia tembus, kena stop loss kita. Kat sini contoh itu tak valid bang. Kalau tak kena stop loss, kita panggil dia valid. Faham tak? Saya nak cerita kat abang satu benda je bang. Kalau kita tahu dia valid tak valid bang, saya rasa bang, semua trader ni bang, dah tak ada yang miskin, semua kaya. Sebab apa? Sebab ada orang boleh tahu ini valid. Dapat satu je valid bang, dah tak payah belajar teknik lain dah. Kalau dapat support saja valid bang, orang akan guna tu je sampai bila-bila dan semua orang akan guna teknik yang sama. Itu je orang akan pakai sampai bila-bila. Kalau ada kita tahu mana valid tak valid. Okay. Saya tak marah soalan tu. Itu biasa. Saya dulu pun akan bertanya soalan yang sama kat cikgu saya dulu. Itu normal. Itu adalah jalan kita menjadi seorang trader. So kita akan bertanya soalan yang sama. Hampir serupa. Abang yang bertanya tu mesti dalam fasa 3 tahun ke bawah lagi kan. Dalam fasa mencari identity trading lagi, betul tak? Fasa yang macam nak mencari holy grail, yang cuba nak cari kat mana rahsia SNR, betul tak? Betul. Tahu bang, saya dulu pun sama. Soalan yang sama saya tanya orang. Tak ada masalah. Sebenarnya dia tak ada valid tak valid. Valid tak valid tu kita yang bagi dia nama. Kena stop loss tak valid lah. Tak kena stop loss valid lah kita panggil. Okay, ada soalan lain tak untuk SNR ni? Untuk mapping ke, untuk marking ke, tak faham nak ambil, nak tengok apa. Okay, saya suka mapping SNR ni dengan chart yang paling kecil, iaitu saya suka kecilkan macam ni. Faham tak? Saya suka sebab ini lagi nampak dia punya lekuk. Lagi jelas dia punya lekuk. Nampak tak? Dia minimalkan risk lah kalau boleh. Ya betul. Minimalkan risk tu penting. Nampak tak? Lagi-lagi soalan ada tak? Cikgu macam ni kita boleh tahu yang price break SNR itu bukan fake. Price break SNR bukan fake. Saya nak jawab soalan ni. Ya, dia jawab jap. Price break SNR bukan fake. Price tu break SNR bukan fake Macam mana nak kena jawab soalan ni
Okay, pertama sekali bila dia break tu, okay, dia buat momentum ataupun reversal itu penting. Ini bukanlah jawapan yang tepat kot, tapi inilah hint pada jawapan yang aku nak bagi. Okay, pertama, contohnya dia break SNR, dia mestilah break dengan momentum. Okay, contoh, ini adalah satu yang break dengan momentum. Apa itu maksud momentum? Ialah candle panjang macam ni. Full solid body lah kita panggil, momentum lah, candle momentum. So bila ada candle momentum macam ni, dia break, dan kemungkinan di retest tu ada. Faham tak? Okay, contoh yang break yang lawa adalah break yang macam ni. Ini adalah break yang lawa. Iaitu mana candle yang mana tadi? Okay ni. Dia break dengan momentum. Ada momentum lagi. And then dia terus retest. Lepas retest sampai kawasan ni dia buat rejection. Dia buat candle rejection. And then lepas buat candle rejection dia buat candle confirmation kat sini. And then dia sambung turun. Ini adalah break yang tak fake lah. Dia kalau break fake dia macam ni. Momentum, dia ambil ni, dia tak buat rejection, dia tembus terus. Dia tembus tu, ni jadi candle baru kat sini. Itu fake lah tu bang. Seakan-akan macam tu lah. Pendek katanya, saya pun tak nak beritahu yang sekarang ni dia tengah break fake ke tak, kecuali saya tengok apa yang terjadi dulu. Kalau ada candle momentum, ada candle rejection, ada new low kat situ, itu saya boleh cakap benda tu bukan fake lah. Tapi pernah juga dia jadi dah perfect semua yang kita nak, tiba-tiba dia fake balik. Pernah juga bang. Untuk dia jadi tu memang ada. Abang yang bertanya ni mesti selalu tersalah kena kat SNR. Ataupun dia rasa SNR tu dah strong. Tu okey. Okey, ni satu lagi. Okay? Saya rasa ini pun akan berlawanan dengan apa yang korang pernah belajar. Saya tak suka SNR yang disentuh banyak kali. Itu ciri-ciri SNR yang saya ambil. Contoh Okay, ini adalah SNR. Okay, saya suka SNR yang fresh saja. Contoh ini adalah SNR kan. Okay, kita tafsirkan ini. Okay, sini SNR Saya suka yang sekali ambil je bang. Sekali ambil terus move on. Saya tak suka yang break, retest. Macam ni. Nampak tak? Masa dia retest ni, abang tengok dia ada pattern kenaikan kat sini. Nampak tak? Okay, pattern kenaikan ni. Dia ada pattern kenaikan. Masa dia test 1, 2, 3 ni, ada high. Okay, ini adalah tanda pertama SNR tu nak akan tembus. Faham tak? Ini adalah hint paling cepat kita boleh detect dia akan tembus. Faham tak? Sebab apa? Sebab dia dah buat new high. Kemungkinan untuk dia tembus tu sangat tinggi. Walaupun lepas tu dia akan buat low, tapi low dia tidaklah slow yang sepatutnya. Maknanya dia tak terus macam ni. Faham tak? So dia akan macam ni, dia turun sikit and dia akan tembus naik. Ini ramai orang terkena. Even saya sendiri pun selalu terkena. Contoh saya pernah jumpa contoh tu dekat Go hari tu. Saya tak buy kot, sekejap saya tengok balik. Saya bagi ilmu yang mahal juga untuk dikongsi. Itu SNR yang tembus ni. Sekejap saya cari Sabar benda ni kena cari bang. Saya pun dah tak ingat kat mana saya jumpa. Tapi tak apa, saya cuba cari. Ini memang jelas lah ni pattern ni sini. Okay ni. Dah jumpa. Kita tunjuk satu tapi kebiasaannya kalau dia tengah market tengah berjalan tu, kadang saya pun tak perasan lah. Tak nak sembang lah kan. Kadang tengah berjalan tu kita pun tak perasan. Okay, perasan tak? Okay, ini. Okay, kita anggaplah ini SNR SNR tu ada kat sini. Okay, ada kat sini. Kita anggap dia kat sini. Okay, dan kita akan letak stop loss kita kat sini. Okay, contoh. Kita akan letak stop loss kita kat sini. Okay, kat sini perasan tak? Nampak tak bentuk dia? Nampak tak bentuk dia? Semakin menjunam. Boleh guna Inggris sebagai confirmation? Boleh, tak ada masalah. Nanti kita belajar. Ini zone kita panggil bang, zone SND.
Nampak tak? Dia macam ni. And then, dia naik kan? Dia naik. Dia naik. Okay, nampak tak? Dia tak tembus pun height ni. Nampak tak? Dia tak tembus pun height ni. Sampai sini je maksimum dia naik. And then, pop, dia jatuh balik. Cara yang terbaru ni daripada semua time. Ya, semua time frame. Daripada M1 sampai monthly sama je. Korang hafal konsep, korang hafal teori dia, and then apply kat mana time frame. Semua time frame. Kena faham konsep, faham teori, faham function dia. Okay, ini kalau yang jenis yang akan naik. Okay, ini yang akan jadilah ni. Yang akan jadi, kau akan nampak dia makin menaik macam ni. Nampak tak? Okay. Ini dah menurun kan? Sebab ini untuk apa tu? Untuk setup buy. Setup buy okey lah. Nampak tak? Ini kan sini. Nampak tak? Dia makin menaik. So dia akan naik lah. Faham tak? Sebab ini kita panggil yang ni. Bawa test ni 1, 2, 3 ni yang masuk ni. 1, 2, 3 makin menaik. Kalau ni 1, 2, 3 makin menurun. Nampak tak? Ni makin menaik. Nampak tak? Ini detail sikit lah nak tengok benda ni. Okey, kalau korang perasan kan, yang menaik menurun ni, persamaan dia sama dengan apa? Kalau korang perasan lah. Kalau korang boleh jawab soalan ni, memang korang faham apa yang kau ajar 2, 3 hari ni. Kalau korang boleh jawab ni, memang korang faham. Cakap jujur je, kalau korang nampak ni, memang korang boleh faham dia ni. Ya betul, market structure. Bijak, nampak tak ini? Low, nampak tak? Low, low, tembus. Nampak? Ya betul, market structure. Okay, basic market structure. Market structure sebenarnya bukan sekadar lekuk yang aku ajar tu. Market structure walaupun 3 candle kita panggil market structure. Sebab apa? Market structure yang paling penting adalah komponen dia tu. Komponen dia tu korang kena ingat. Higher high, higher low, lower high, lower low. Ini kena ingat. Ini kena ingat. Ini kena ingat. Faham? Bila korang ingat macam ni, even 3 batang candle ni pun adalah market structure. Ini tengok 1, 2, candle ni pun market structure. 1, 2, 3 market structure. Nampak ini dah ni market structure. Ni apa? Ni lower. Ni lower low. Ini high low. Ni high high. Nampak? Kalau korang faham market structure, korang kan boleh lukis walaupun dengan 3 candle macam ni. Nampak ni 3 candle. 1, 2, 3 candle je dah. Faham? Hafal market structure. Practice banyak-banyak. Tengok setiap candle. Baru korang boleh faham market structure tu. Okay. Apa lagi soalan berkaitan SNR? Pukul 10.30 kita habis. Contoh keadaan semasa ini dah ada lower tu kan. Ada berasi untuk turun lagi tak kali market structure. Okay. Keadaan sekarang ni bang. Orang nampak macam lower ada apa lower low kan, sebenarnya tak. Mari saya tunjuk kenapa saya cakap tak lower low. Mari saya tunjuk. Okey. Okey, kalau abang nak kepastian lagi, ambil ni ambil ni, letak dekat merah ni. Okay, low dia berapa sekarang? Tulis 174 157. Betul tak? 4157 4157 Okey, sekarang letak kat sini. 4201. 4157 dengan 4201 mana lebih tinggi? So sekarang ni, adakah dia dah buat new lower low? Kenapa saya ambil decision untuk buy? Walaupun saya kena banyak stop loss, saya still ambil decision untuk buy. Betul. Siapa yang follow entry ni dalam group VR Trader, kita dah 200 pip. Walaupun kita dah loss 5 kali hari tu, saya dah cover dengan satu setup sahaja malam ni. Betul tak? Okay, satu setup saya 5 kali tu 30 pip. 150. Sekarang saya dah bagi 200 pip. Saya dah profit berapa pip kat situ? 50 pip saya profit kat situ. Nampak tak? 5 kali loss saya tu hanya dengan satu setup saya boleh cover siap bagi profit. Nampak tak? Itu cara kita control risk kita. Betul bang. Abang mau masuk kelas hari ni ke dah masuk lama kelas ni?
sesiapa boleh tak jawab soalan abang tu. Saya malah jawab lah. Saya rasa orang lain yang lain boleh jawab kot kenapa apa yang abang tu faham ada salah sikit dengan apa yang kita belajar. Seseorang boleh tolong jawab tak untuk abang tu? Baru saya tahu korang faham. Structure dulu. Structure dulu. Buat tengok SNR. Boleh jawab tak soalan abang Zamir kita tu? Kalau tak jawab, aku jawab. Sebab dia break previous low. Salah tu. Soalan abang Jamil kita, tengok shadow saja bang. Bukan tengok shadow bang, kita tengok harga bang. Kita trade harga, betul bang. Kita tengok harga. Kita tak tengok shadow, kita tengok harga. Shadow, candlestick tu hanyalah projection harga. Itu salah satu indikator untuk kita senang faham. Kita nak faham momentum rejection, seller buyer, kekuatan market, kita bergantung kepada bentuk candlestick. Tapi yang kita trade adalah harga. So harga yang memainkan peranan utama. Di dalam candlestick tu dipenuhi dengan harga. Maka dia datang kembalikan. Betul saya nak untuk saya tepat maka dia betul bang. Untuk kita continuous buy sell ataupun kita buat reversal buy atau sell. Maknanya tengah sell kita masuk buy ataupun kita nak cari entry awal lah pucuk akar. Clear tak pasal SNR tu? Abang Zamir clear tak? Nanti hari ni saya akan upload 2 video. Abang Zamir tengok balik video market structure tu. Kat situ ada banyak juga tips-tips yang saya bagi dengan video malam ni. Korang ada apa-apa soalan tak? Kalau dulu saya mengajar, tajuk ni lah yang paling ramai orang confuse dan orang keliru. Faham tak? Saya macam nak close entry je lah. Boleh ni. Kita confirm pasal trend. Betul. Bang, itu normal bang. Dia ambil masa untuk kita faham. Kadang-kadang saya pun kita kena kat dengan trend ni. Tak semestinya 100% saya tepat. Kadang-kadang saya pun terkena kat. Okay, ada soalan tak? Kita ada lebih kurang dalam 3 minit lagi untuk SNR. Untuk sekarang ni saya rasa anda lebih kena fokus pada SBR RBS sahaja. Yang cikgu ada contoh lama cikgu buat maki saya nak bagi saja sila cikgu ada sebab. Nanti saya letak dalam group nanti. Saya akan bagi yang senior kamu buat dulu. Boleh senior kamu buat dulu, perfect kerja dia. Nanti saya letak 2-3 kat situ. Okay, kita ada lebih kurang dalam 3 minit lagi sebelum saya akhir kelas. Ada soalan tak? Dekat pun kita tengok ke harga tanda harga tinggi tu. Boleh bang, boleh. Ambil je apa tu function dekat phone tu. Ada yang gambar tambah macam ni. Gambar tambah macam ni ada. Letak dekat candle nanti atas tu dia tulis. Dekat atas tu dia ada height. Apa dia ada 3, dia ada 4 nombor kat atas tu. Yang paling rendah tu ada nombor low. Kau ada soalan lagi tak?
Maksudnya nak lihat market research dari 3 batang ini saya perlukan banyak lagi latihan lebih. Senang tu time frame. Betul. Nak tengok 3 batang candle perlu banyak latihan, betul. Nanti saya tunjuk macam mana you all punya senior marking market research satu-satu candle. Dia nak belajar kan, dia marking satu-satu candle. 1 minggu kot dia ambil masa untuk marking satu chart. Tapi lepas tu dia mahir lah. Nak tengok nanti saya bagi. Itulah bezanya student 5 tahun lepas dengan student sekarang. Terasa tak? Ada apa lagi soalan tak? Student 5 tahun lepas, dia orang tak manja-manja, dia orang selalu kena bully. Sekarang ni dah malas lah nak membuli orang dah tua ni kan. Nantaklah korang. Bisa cakap. Bully lah diri sendiri, korang buat je lah latihan. Tu kan membuli diri sendiri. Dah malas nak memaksa dah. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada saya nak akhir kelas lah ni. Sekejap lagi nak edit video sekejap. Nak apa? Clear cikgu kan? Okay. Akan banyak yang saya akan cut kat sini sebab ada benda yang tak perlu masuk dalam YouTube pun. Okay, so kita jumpa 2-3 hari lagi untuk tajuk SND. Thank you semua.